Guys, wait guys. Assalamualaikum kepada Puan Sharifah Nur. Pertama sekali saya Muhammad Faris daripada Ijazah Sarjana Muda Industri Halal. Ingin menemu bual Puan pada petang ini. Pertama sekali saya ingin menanyakan tentang latar belakang sejarah penubuhan syarikat Puan. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadir. Kami pun rasa berbangga sebab ada peminat nak datang buat temu duga kan, insya-Allah. Okey, kita cerita pada soalan yang pertama tadi, penubuhan ya, latar belakang. Okey, sebenarnya saya adalah seorang guru. Saya sport science. Saya sambung master dan arwah bekas suami adalah seorang petrol station share dealer lah. Jadi saya menceburi bidang perniagaan ni sebenarnya daripada zaman saya belajar. Bila kawan-kawan sebelah bilik tanya kan, mana dia, dulu saya suka jual kain, saya suka pakai baju cantik. So kawan-kawan yang waktu cuti masa lapang, dia orang nak tengok benda-benda cantik. Jadi saya suka bawa dan di situ mulalah. Sebenarnya masa tu umur saya 22 tahun. So saya start jual dengan kawan-kawan sebelah bilik. Itu asal dia. So bila saya dah mengajar, saya suka bawa dekat kawan-kawan juga, cikgu. Dekat situ saya menimba pengalaman dan masa cuti sekolah saya suka ambil cuti tanpa gaji. Kemudian arwah suami pula dia buka petrol station, dia memerlukan pembantu untuk pengurus. Jadi saya lah yang selalu pergi hadir untuk temu untuk temu kursus. Training untuk petrol station dealers. Jadi saya ada banyak knowledge tentang how to serve customers, macam mana kita nak buat report, nak buat peningkatan, macam mana nak mengurus perniagaan. Saya belajar secara formal di situ. Jadi bila saya dah kesempatan, saya sebenarnya berhenti daripada tugas sebagai guru secara profesionalnya lah. Apabila anak saya seorang pilot, dia pun tak meneruskan dalam bidang pilot lah, anak perempuan. Jadi kita sama-sama cuba start dengan sebuah butik di Bukit Tinggi Jasko, Kelang. Okay, so dari butik tu, bila masa tu anak masih lagi belajar sebagai pilot, so bila dia tak fly, hujan selalu tak fly, so kita akan pergi tengok butik tu. Masa tu saya masih mengajar. So bila kita dah ada pengalaman, kita beli butik tu, kita pun diajak oleh owner butik yang lama macam mana nak pergi ke China, memborong. So di situ kita nampak bahawa apa yang kita buat ni, business shell ni sebenarnya there is other business better profit than what we doing now at that time. Jadi kita nampak dan kita explore wholesale punya bidang. So anak pun nampak, dia pun tak berminat untuk meneruskan bidang pilot. So kita start join wholesale ni, perniagaan wholesale di mana sesuai dengan lifestyle kita. Kita suka low profile, orang tak kenal kita. Anak pun dia suka ada cuti yang kita boleh set bila kita nak pergi overseas. Malam ni ada tiket murah, jom. So kalau share station, kita tak boleh buat macam tu. Kalau cikgu pun memang kena minta kebenaran. Jadi apa yang kita buat tu ialah benda yang kita minat. Di situlah dia punya sejarah lah. Okey, baik, terima kasih kepada Puan. Seterusnya, mengapakah syarikat ini ditubuhkan dan apakah bentuk perniagaan yang Puan jalankan? Syarikat ni ditubuhkan kerana keperluan lah sebenarnya asalnya. Di mana kita nampak bahawa perniagaan borong ini tidak monopoli oleh orang Bumiputera. Jadi kita tengok bahawa bangsa lain, terutama bangsa Cina, mereka dah nampak peluang ni. Dan saya sendiri masuk bidang ini, kita cuba macam-macam produk. Kita ada masa tu di GM Kelang kita ada 14 kedai.
Tapi kita low profile, jadi kita letak semua nama lain-lain. So orang tak tahulah owner Betul, siapa, dan saya pun tak pernah secara direct mengaku dengan customer saya owner. Dan di Kenanga KL kita ada 2 branch masa tu, so 16. Kenapa kita buka ialah kita tengok keperluan, di mana akhirnya kita ending dengan satu branch ni sekarang. Dalam keadaan ekonomi ni, kita nampak bahawa keperluan barangan umrah haji Muslim Essential itu sebagai fardu kifayah untuk saya. Jadi kita sebenarnya dah tahu di mana keperluan ini sebenarnya kritikal untuk kita sebagai orang Islam menceburi, bersaing dengan bangsa lain, dan kita memang sebagai pemborong perlu tahu untuk apa kita bawa, macam mana kita bawa, produk apa semua, dari segi costing semua kita telah pun orang kata dah sampai ke akar umbi lah, di mana kita hantar kita punya staff lah, anak saya sebenarnya belajar di China setahun, belajar bahasa Cina, dan dekat situ kita boleh sourcing produk tu direct daripada factory, dan kita boleh dapat harga kos yang minimum, dan kita boleh bersaing dengan bangsa lain yang kalau dia jual produk yang sama, kita anytime kita boleh kill the price. Kita boleh compete the price. Ataupun if needed, we can kill them by our cheaper price. Itu yang kita buat sekarang, di mana ini sebenarnya adalah satu juga rahsia perniagaan kita, di mana kita dalam keadaan sekarang ni kita masih boleh bertahan sebab kita ada kita punya specialities yang kita tak expose sangat kat orang. Hanya certain people je yang kita share, sebab benda ni kadang-kadang bila kita share, nanti kita tengok besok ada satu kedai buka sama produk yang kita. Betul. So itu kita hanya bagi tahu dekat you lah. Okay. Okey, terima kasih kepada Puan. Menepati ke soalan Cik Faris tadi? Memang menepatilah segala jawapan Puan berikan kepada saya. Sangat jelas dan sangat menepati soalan saya tadilah. Okey, seterusnya saya menyerahkan pengisian kepada rakan setugas saya lah. Terima kasih kepada Puan juga. Sama-sama. Saya akan mengundurkan diri sementara kawan saya akan bertanya soalan tentang pengisian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nakir Harid bin Muhammad Syabani. Nombor matrik saya 24BB 08002. Baik, hari ini saya akan membual pada segmen yang kedua, iaitu pengisian. Okey, soalan kita. Okey, kasih Puan pada hari ini. Sama-sama. Sudi membual pada petang ini. Okey, soalan yang ketiga. Apakah kasih. sasaran utama majikan dalam syarikat Sharifah No Resources ini, Puan? Boleh Puan terangkan? Sasaran dari segi staff ke, bisnes ke, atau dari macam mana? Dari segi bisnes. Okey. Terima kasih atas soalan tu. Sasaran kita dalam keadaan sebenarnya ekonomi sangat getih sekarang ni, kalau kita faham, sasaran kita ialah kita mesti boleh sustain. Itu ialah sasaran lah. Bermaksud dalam dijangkakan lah setahun dari sekarang ekonomi bertambah teruk. Apa yang kita buat ialah kita perlu mengurangkan stok tetapi menambahkan saving. Dan dalam masa yang sama kita perkukuhkan modal insan, iaitu staff, kaki tangan yang kita nampak berkaliber dan boleh diberikan lebih peluang untuk jawatan-jawatan yang mendatang. Jadi kita kekalkan staff yang macam tu. Banyak juga kita ambil daripada student, macam contoh Faris kan. Dan seangkatan dengan dia ada 3 orang pelajar universiti yang memang setiap hari, bukan setiap hari, setiap kali cuti SEM mereka akan datang. Dan itu kita develop dia punya skills, dan kita memang selalu daripada dah lebih kurang berapa tahun ni, 20 tahun kot kita buat perniagaan ni, kita tak ambil staff yang datang terus dengan degree. Kita ambil background dia memang daripada staff bawahan, maksudnya dia tahu apa yang dia buat daripada segi kerja, daripada bawah sales promoter atau pekerja am sampai kepada managers. Maksudnya kita pernah developkan staff sampai level tertinggi manager. Dan kita pernah bayar gaji yang mungkin masa tu 6,500 lah. Tinggi juga untuk manager. Dalam keadaan ekonomi yang sekarang ni, itu yang kita buat dari segi perniagaan. Untuk kita bersedia bila masa sesuai, ekonomi okey, kita ready dengan kita punya kos, kita punya keuangan, kita punya staff. Itu yang kita buat sekarang.
Okey. Ya, Okey, terima kasih dengan atas soalan yang sama-sama. diberikan. Seterusnya kita ke pusingan yang ketiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakwan Bisik Ramli, nombor metrik 24BB08008. Saya akan meneruskan soalan daripada rakan saya tadi. Soalan yang saya akan kemukakan adalah apakah halangan atau cabaran yang dihadapi oleh syarikat sejak beroperasi? Okey. Terima kasih atas soalan tu. Ya. Cabaran yang kita hadapi dari segi perniagaan sekarang ialah persaingan lah, ya. Persaingan dari segi produk dan juga dari segi harga. Apa yang kita hadapi dari segi kaki tangan pula, kita akan menghadapi kekurangan staf yang berpengalaman dan yang mempunyai pengetahuan yang kita perlukan sebagai sebuah syarikat. Itu ialah cabaran. Cabaran yang lain ialah dari segi persaingan harga yang sangat sengit, di mana di sini Pusat Buruan JM Kelang kita ada lebih kurang 2,000 kedai dan masing-masing cuba merebut pelanggan yang datang dengan cara menawarkan barang yang lebih murah daripada kedai pesaing. Jadi itu adalah cabaran yang kita hadapi. Dan perlukah cara-cara mengatasinya atau tak perlu? Nak cabaran saja ke? Kalau Puan boleh kongsikan sedikit, Okey. insyaAllah. Banyak cabaran ni kita atasi dengan cara salah satunya ialah kita memastikan bahawa harga yang kita tawarkan tu adalah harga yang kompetitif, harga yang lebih murah pada pesaing dan produk barang yang berkualiti. Itu adalah satu cara kita. Okey, yang lain kita menyediakan staf yang berpengalaman di mana kita akan mengekalkan staf dengan menawarkan gaji yang lumayan di mana kita dapat staf yang bukan sahaja berpengalaman dari segi produk dan juga customer service, tetapi juga berpengalaman dari segi melayan customer dengan cara SOP yang kita laksanakan lah. Ya, sebab kita pun ada SOP kita. Contohnya macam mana kita nak serve customer. Sebab kita di sini kita dah nampak bahawa cara kita melayan customer tu sangat memainkan peranan. Di mana biasanya kita dah pergi memborong ni banyak negara, contohnya ke China, ke India, ke Thailand, Vietnam, Indonesia. Jadi kita nampak perbezaan macam mana customer service yang mereka berikan kepada saya, yang kita beberapa staff dah juga kita bawa, dan kita cuba ambil yang terbaik daripada customer service yang mereka buat. Jadi kita applykan di sini untuk kita dapat mengatasi tadi masalah-masalah dalam perniagaan. Jadi kebanyakan customer kita yang datang balik pun memang bagi respon, kita punya customer service memang yang mereka cari dan sebab itu yang mereka datang balik. Di samping benda-benda lain, contohnya harga barang yang kita tawarkan dan juga kita pastikan dalam satu kedai ni apa keperluan sebagai jemaah umrah haji ada one stop center. Contohnya kalau ada barang yang tak ada, saya dengan supervisor akan bekerjasama untuk pastikan customer tu dapat barang tu, walaupun kadang-kadang contohnya barang tu dia boleh beli kat kedai lain. Contohnya jemaah perempuan nak kain dalam contoh. Kita bukan fokus pada kain dalam sebab jarang orang nak cari. Tapi saya akan pergi kedai sebelah, kedai atas atau mana-mana untuk serve customer tu dia dapat kain dalam. Kadang-kadang jemaah datang yang sakit, yang penat, yang tua, berumur kan. Jadi kita cuba bagi customer service yang terbaik untuk dia. Dari segi keuntungan apa semua tu kita fikir letak nombor 2. Itulah cara kita, macam mana kita atasi, dan kita insyaAllah setakat ni kita rasa kita yakin untuk sustain lah keadaan sekarang dengan apa yang kita dah gunakan untuk kita kekalkan customer tu. Atas perkongsian daripada Puan. Sama-sama. Itu sahaja daripada saya. Saya seterusnya akan meneruskan soalan kepada rakan seperjuangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiq Farhan bin Muhammad Azli. Nombor metrik 24BB08004. Pada hari ini saya akan menjalankan
sesi menemu bual bersama syarikat Sharifah Nur. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin bertanya kepada Puan. Okay. Soalan saya yang berbunyi, Ya. apakah harapan bagi syarikat ini? Okey, terima kasih soalan tu Farhan ya. Harapan kita ialah yang pertamanya kita dapat meneruskan perniagaan ini sebagai satu keperluan Muslim essential. Okey. Yang keduanya apabila keadaan ekonomi sudah pulih ataupun hampir pulih dan kita nampak ada peluang yang bagus untuk kita meneruskan perniagaan ini, kita akan berkembang semula seperti asal di mana kita, cita-cita saya lah sebenarnya, melepaskan kepada generasi yang kedua, anak saya, dan bukan lagi perniagaan yang macam kita tengok sekarang lah, itu cita-cita saya di mana kita akan, kalau dulu kita bermula dengan 16 cawangan, tapi kita dah melalui asam garam, kita dah faham bahawa keperluan kita bukan kepada cawangan yang banyak, tetapi kepada satu stall yang one stop center yang lebih besar, yang memenuhi keperluan dari A sampai Z macam sekarang, tetapi dalam skala yang lebih besar. Bermaksud ruang akan lebih besar, kedai lebih besar, dan kita dapat menawarkan harga yang lebih murah. Itu untuk awal lah. Jadi kalau kemudian untuk satu HQ yang dah berjaya, mungkin kita tak ada masalah untuk berkembang semula macam dulu. Itulah kita punya harapan. Okey, terima kasih Puan di Sama-sama. atas jawapan yang diberikan. Sama-sama. Sebagai penutup Puan, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menerima kami untuk sesi temu duga ini. Okey, saya ucapkan terima kasih juga kepada semua, Faris, Farhan dan siapa nama tadi? Zakwan dan Nakib. Nakib. Okey. Saya ucapkan awak berjaya dalam management course ini dan dapat menjadi pioneer dalam bidang yang awak telah buat ni. Yang setahu saya ini adalah course yang pertama saya dengar ya. Sebab ramai juga pelajar datang tapi course ini adalah yang pertama. Maksudnya halalan apa tadi tajuk course? Halal Management. Halal Management adalah grup pertama datang sini. So saya doakan awak semua berjaya dan insya-Allah kalau ada peluang kita jumpa lagi dengan degree holder masing-masing. Dan saya doakan awak dapat A++ untuk course ni. InsyaAllah Puan. Okay. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama.